Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata syarih Al-Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan adapun dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, maka iaitu firman Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Jadi kita sambung perbahasan berkaitan dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, iaitu sifat burhan kepada sifat mukhalafah lil hawadith. Setelah dibahaskan dalil-dalil berkaitan dengan wujud qidam baqa, sekarang dalil yang seterusnya iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Maka kata syarih rahimahullah, macam biasa sebelum dia huraikan dalil aqli bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, maka terlebih dahulu dia menyebutkan dalil daripada Al-Quran untuk mengambil berkat daripadanya. Maka kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia katanya, dan adapun dalil bersalahan, yakni dalil naqli, dalil yakni dalil naqli, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, maka iaitu dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi yang baharu ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Artinya, arti kata Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada seumpama Allah Ta'ala itu sesuatu pun. Tak ada pun yang seumpama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada seumpama Allah Ta'ala itu suatu. Seumpama Allah pun tak ada, apatah lagi Allah sendiri. Faham tak? Laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Seumpama Allah pun tak ada yang suatu sama dengan dia, apatah lagi Allah sendiri. Ini bukan bermaksud, ini bukan bermakna bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada mithil. Allah Subhanahu wa Ta'ala tu ada mithil ataupun ada baginya sekutu, bukan. Nak menunjukkan bahawasanya tak samanya kita dengan makhluk. Tak samanya kita dengan makhluk. Kejap Tak samanya kita dengan makhluk. Tak samanya kita dengan makhluk pula. Tak sama dengan Allah Ta'ala dengan kita. Sekira-kira kita nak
sama dengan seumpama Allah pun tak boleh, apatah lagi Allah sendiri. Tu maksud dia. Jadi kamithlihi tu jadi macam-macam perbahasan lah. Kamithlihi tu ada yang kata kamithlihi, mithlihi situ dengan makna kamithlihi ay kadzatihi. Tu yang diterjemah gitu tu, tiada seumpama Allah Ta'ala. Yang ni kamithlihi ay kadzatihi, seperti zat Allah Ta'ala, tak ada yang seumpama zat Allah Ta'ala. Seumpama zat Allah Ta'ala pun tak serupa, apatah lagi Allah sendiri. Faham Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan iaitu firman Allah, dan iaitu Allah Ta'ala yang amat mendengar, yakni yang bersifat dengan sifat pendengar pun boleh, ataupun terjemah amat mendengar pun boleh atas wajah sirah mubalaghah, ataupun muttasifun bisifati sam'i pun boleh. Lagi pula amat melihat, ataupun yang bersifat dengan sifat pelihat, Allah pun melihat dengan sifat pelihat tersebut. Noktah. Itu dalil yang pertama. Kemudian dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Arti firman Allah Subhanahu wa taala, dan tiada ada bagi Allah itu sebangsa, seorang jua pun sebangsa, yakni sekufu lah. Tak ada yang sekufu ataupun sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada langsung yang sekufu ataupun sebangsa ni sekufu lah, yakni yang seumpama Allah tu tak ada macam Allah Ta'ala. Tu dalil Al-Quran. Kemudian dia berpindah kepada dalil aqli, dan dalil aqli seperti kata musannif rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu. Musannif yakni kena kepada Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa amma burhanu wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadithi فلأنه أي فظاهر لأنه لو ماثل شيئا منها لكان حادثا مثلها وذلك محال لما عرفت قيل من وجوب قدمه تعالى وبقائه. Dan adapun tanda wajib bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Apa tanda dia? Maka ianya zahir, kerana bahwasanya nyasaan jikalau bersamaan ia Allah akan suatu daripada yang baharu ini, niscaya adalah ia Allah baharu seumpama yang baharu ini. Jadi kita kata timbul muskilah, kata mukhalafah lil hawadith itu sabit sejak azali. Kok mana mukhalafah lil hawadith sabit sejak azali sedangkan makhluk tidak ada sejak azali? Maka maksud yang dikemukakan mukhalafah sejak azali itu dengan makna hadis ataupun makna makhluk itu. Apa makna makhluk ataupun apa itu makhluk atau apa itu hadis yang dimaksudkan, iaitu jirim dan arad. Dengan makna Allah Subhanahu wa taala sejak azali bukannya jirim, bukannya arad. Allah Ta'ala zat dia bukan jirim, zat dia bukan arad, dan sifat dia pun bukan arad. Tu mukhalafah dari sudut zat, sifat dan af'al. Sejak azali tak ada kaitan dengan makhluk, yang mana makhluk kalau ada dia pasien jirim dan arad. Sejak azali itulah Allah Ta'ala bukan pasien jirim dan arad. Maka kalau Allah Ta'ala ada yang seumpama dengan yang baharu, Allah Ta'ala sama dengan baharu, ataupun ada sesuatu yang baharu yang sama dengan Allah Ta'ala, maka samalah Allah Ta'ala dengan dia tu. Dan yang demikian baharu seumpamanya itu mustahil, yakni tak boleh terima di akal. Sebab apa? Kerana barang yang telah engkau ketahui dahulu, yakni sebelum daripada wajib kidam Allah dan baqa Allah Subhanahu wa taala. Dulu yang semalam kita kata dilalah iltizamiyah tu tersilap. Dilalah tu terbahagi kepada 3. Dilalah mutabaqiyah, tadammuniyah, iltizamiyah. Dan dilalah ni terbelah pada 2, lafziyah, ghairul lafziyah. Lafziyah, ghairul lafziyah. Lafziyah, tabi'iyah, aqliyah dengan bukan silap.
Dilalah itu terbahagi kepada tiga, sila Dilalah itu terbahagi kepada tiga. Pertamanya ialah Allahumma salli ala Muhammad, aqliyah, dilalah aqliyah, dilalah tabi'iyah, dilalah wad'iyah. Dilalah tiga-tiga ni pecah dua. Ada yang lafziyah secara berlafaz, ada yang ghairu lafziyah tak berlafaz. Yang wad'iyah yang berlafaz ni pula terbahagi kepada tiga. Dilalah wad'iyah, mutabaqiyah, tadammuniyah, iltizamiyah. Iltizam, lazim malzum. Iltizam ni pula pecah tiga. Luzum aqli wa khariji, luzum khariji faqat. Luzum zihni saja. Contoh luzum zihni saja apa dia? Iaitu basar dan ama. Basar dan ama di kharij. Basar, pelihat dengan buta tu di kharij, di luaran realiti, tak boleh ada sekaligus, tak boleh. Tapi lazim zihni dengan makna kita faham buta itu, balik kata ada melihat, faham kata melihat, faham kata lawannya buta. Itu lazim zihni saja. Ada yang lazim zihni wa kharij. Ada yang lazim zihni wa kharij. Contoh kita kata kereta yang berwarna biru. Kereta yang berwarna biru tu berlaku di luaran dan berlaku juga di zihin. Tu lazim kharij dan zihin. Ada yang lazim kharij sahaja. Contoh dia gagak berwarna hitam. Gagak berwarna hitam tu, lazimnya hitam tu di gagak pada kharij saja. Sebab apa? Sebab di zihin kita boleh taswir kata gagak itu bukan setakat warna hitam, putih boleh, biru boleh, kelabu asap boleh berlaku. Cuma lazim kharijinya dari sudut khariji saja gagak itu hitam, tak ada dah warna lain. Tapi dari sudut zihin dia boleh macam-macam. Sebab tu dia lazim kharij sahaja gagak berwarna hitam. Itu yang dimaksudkan dengan luzum tu. Kita pening sikit itu bukan pening apa, semua itu tak fokus mana. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, bermula burhan ini tiada sempurna ia burhan ini. Ni syarah dia lah. Melainkan yakni sempurna burhan ini dengan dua qiyas. Dengan apa? Dengan dua qiyas. Qiyas yang akan dia susunkan satu persatu sebanyak dua kali. Allah. Syiarus Salikin. Salikin ada dah. Tak apa. Kemudian dia kata dua qiyas baru sempurna. Mana dua qiyas itu? Dan aturan kedua qiyas itu apa dia? Ni qiyas pertama. Jikalau tiada ada ia Allah Ta'ala bersalahan bagi segala yang baharu ini, niscaya adalah ia Allah bersamaan baginya. Jikalau tiada ada ia Allah bersalahan bagi segala yang baharu ini, niscaya adalah ia Allah bersamaan baginya bagi yang baharu ini. Tu dia punya muqaddimah pertama. Jikalau tiada ada ia Allah bersalahan bagi segala yang baharu ini, dia panggil muqaddam. Niscaya adalah ia Allah bersamaan baginya bagi baharu, itu dia panggil tali. Tetapi ni qadiyah kedua. Tetapi ni haraf istisna dia. Tetapi keadaan bersamaan baginya Allah itu mustahil. Keadaan bersamaan baginya ataupun keadaan Allah Ta'ala bersamaan baginya bagi baharu itu mustahil. Maka dia panggil apa ni? Bersamaan bagi maka ni dia panggil naqid tali. Berlawanan bagi tali. Talinya dia kata tidak tali dia kata tadi niscaya bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Lepas tu dia punya qadiyah kedua, dia naqid dia, iaitu tak bersamaan Allah dengan baharu. Maka dia punya natijah pun naqid muqaddam dia panggil. Maka naqid muqaddam dia punya natijahnya apa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bersalahan bagi segala yang baharu. Allah Ta'ala itu bersalahan bagi segala yang baharu. Itu dia punya natijah qiyas yang pertama.
Sebab apa kita berkata begitu? Ni kias kedua. Kerana bahawasanya sya'an, jikalau bersamaan ia Allah akan suatu daripada yang baharu, niscaya adalah ia Allah baharu seumpama baharu tadi. Jikalau bersamaan ia akan suatu daripadanya tu muqaddam, niscaya adalah ia baharu seumpamanya itu tali. Ni yang qadhiyah kedua, qiyas yang kedua. Tetapi ni haraf istisna. Tetapi keadaan Allah itu baharu, keadaan Allah Ta'ala itu baharu, mustahil. Ni dia panggil naqid tali. Maka hasillah naqid muqaddam, iaitu tidak bersamaan Allah Ta'ala akan suatu daripada perkara yang baharu. Habis itu. Itu yang dikemukakan oleh Syekh Aqidatun Najin kita berkenaan dengan qiyas, yang dikemukakan oleh Ummu Barahin yang tak lengkap dia lengkapkan. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ni boleh kita buat satu kotak, satu tabel asing berkaitan dengan qiyas, dalil-dalil sifat 20 dalam kitab Aqidatun Najin ataupun dalam kitab Ummul Barahin secara khususnya. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, adapun bersamaan bagi yang baharu, jadi baharu itu, adapun bersamaan bagi yang baharu jadi baharu. Kita kata mulazimul hadithi hadithun, perkara yang melazimi baharu. Perkara yang bersamaan dengan baharu. Maka dia kata sebab apa? Kerana bahawa sekalian barang yang sabit bagi salah suatu daripada dua yang seumpama itu, sabit ia salah suatu tu bagi taulannya, taulan bagi salah suatu. Jadi kalau seorang sesuatu itu ada dua benda, contoh dua benda. Dua benda ni kita kata sama ni. Mana apa sama? Boleh kita kata dua benda ni sama je. Mana benda yang ada di dia ni sama benda yang ada di dia. Samalah, kongsi je. Sebab kita kata sama. Bersamaan dengan benda baharu, maka dia pun turut baharu. Sebab ada benda baharu yang sama dengan dia. Maka dia kata ada pun bersamaan bagi yang baharu, jadi baharu itu. Kerana apa? Kerana bahawa sekalian barang yang sabit bagi salah suatu daripada dua yang seumpama itu. Salah suatu daripada dua yang seumpama itu, sabit ia salah suatu daripada dua tu bagi taulannya, taulan bagi salah suatu tu. Ni A, ni taulan dia B. Apa yang ada sabit di A, sabit juga di B. Samalah, sebab tu dia panggil sama. Bila benda yang baharu bersamaan, maka dia panggil baharu juga benda yang bersamaan dengan baharu tu. Kita nak kata kita nak hukumkan ni, dan ini kita pasti baharu. Kemudian kita kata ni sama je dengan ni. Makna hak ni baharu juga. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, artinya bahawasanya sya'an, tiap-tiap dua yang seumpama itu tak dapat tiada bahawa wajib bagi tiap-tiap satu daripada kedua daripada tiap-tiap satu tu barang yang wajib bagi taulannya tiap-tiap satu tadi. Jadi perkara yang ada pada ni mesti ada pada ni juga, sebab kita kata seumpama. Dan harus atas salah suatu tadi barang yang harus atas taulannya salah satu tadi. Jadi bila kita kata sama, benda hak wajib melazimi yang B ni, benda tu juga wajib dilazimi oleh A. Benda yang harus dilazimi oleh B, benda harus juga dilazimi oleh A. Benda yang mustahil dilazimi oleh B, benda yang mustahil juga dilazimi oleh A. Sebab kita kata sama. Tu dia kata gitu. Dan mustahil atas salah suatu tadi barang yang mustahil atas taulan salah suatu tadi. Jadi benda yang wajib, kalau kita kata dua benda ni sama, benda yang wajib mustahil harus yang ada pada ni mesti sabit juga pada ni. Sebab kita kata baharu, seumpama baharu. Kita kata ni baharu, ni seumpama baharu. Maka apa-apa yang dihukumkan di sini wajib mustahil harus, dihukumkan juga di sini wajib mustahil harus. Gitu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan sungguhnya sya'an telah wajib bagi segala yang baharu itu baharu sama ada jirim. Dan sungguhnya sya'an
telah wajib bagi segala yang baharu itu baharu, sama ada jirim atau arad. Wajib bagi segala yang baharu itu baharu. Yang ni benda yang baharu tu mestilah baharu. Itu bahasa dia. Benda yang baharu, botol ni baharu tak baharu. Bila kata baharu, mestilah dia bersifat dengan baharu. Okey. Tapi baharu tu ada dua pula. Ta'mim, sama ada jirim ataupun arad. Sama ada benda baharu tu dipanggil jirim ataupun arad. Kerana benda baharu ni boleh jadi jirim, boleh jadi arad. Maka jikalau bersamaan Allah Ta'ala akan segala yang baharu itu, yakni sama ada jirim ataupun arad, niscaya wajiblah baginya bagi Allah barang yang wajib baginya bagi jirim dan arad, ataupun baginya bagi yang baharu tadi. Okey, apa yang wajib bagi jirim dan arad? Baharu tak? Baharu. Apa yang melazimi bagi jirim dan arad? Okey, jirim itu mestilah dia itu bersifat dengan sifat baharu. Dia mestilah bertempat, dia mestilah dicipta contohnya. Mana Allah Ta'ala itu bersifat gitu jugalah. Mana Allah Ta'ala pun dia tu sifat dia arad juga. Allah Ta'ala itu dia bertempat lah macam jirim juga. Sebab jirim mesti bertempat, wajib bertempat. Allah Ta'ala pun wajib bertempat. Tak boleh gitu. Dan mustahil qidam, dan harus pula bagi Allah wujud dan adam. Jadi gitu. Jadi benda baharu jirim dan arad tu mustahil tak qidam? Mustahil qidam, sebab dia mesti baharu, wajib pada akal. Jirim dan arad itu baharu. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila kita kata sama jirim dengan arad dengan Allah, maka Allah Ta'ala pun mustahil lah bersifat qidam. Lepas tu sifat apa? Bersifat dengan sifat baharu. Tu Kemudian dari sudut keharusan pula, Allah Ta'ala boleh ada, Allah Ta'ala boleh tiada. Kerana sifat baharu iaitu jirim dan arad, dia itu boleh ada, dia itu boleh tiada, dia itu boleh sungguh, dia itu boleh tidak sungguh. Maka Allah Ta'ala pun boleh sungguh ada, boleh tidak ada. Jadi mustahil. Sebab kalau kita kata Allah Ta'ala bersamaan dengan baharu, makna juga bersamaan dengan apa yang dilazimi oleh baharu, iaitu wajib pada akal yang pada baharu, mustahil pada akal yang pada baharu, harus pada akal yang pada baharu, sabit juga pada Allah Ta'ala. Itu tak boleh lah, mustahil. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian dia mari i'tirad pula. Dan di i'tirad atas musannif, atas kata Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, bahawa kata Imam Sanusi, jikalau bersamaan Allah itu akan suatu daripada yang baharu, niscaya jadi baharu ia Allah seumpama suatu daripada yang baharu itu. Noktah. Dia i'tirad perkataan tu. Mana? Maka yang demikian itu, demikian kata lazim suatu daripada yang baharu, lazim Allah Ta'ala bersamaan dengan suatu yang baharu tu jadi baharu juga tu. Tiada lazim ia Allah Ta'ala tu baharu. Sebab apa? Kerana bahawa yang lazim atas mumathalah itu, ada kalanya yang lazim atas mumathalah. Mumathalah kalau ikut tasrif, mathala yumathilu mumathalah, dengan makna mufa'alah ataupun dipanggil muqabil. Selalu itu lah, faqatala yuqatilu muqatalah, makna saling bunuh-bunuhan. Itu makna muqabil, saling dengan makna saling. Ni mumathalah pun sepatutnya makna saling sama. Tiba-tiba kita kata mukhalafah lil hawadith itu tuju kepada Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala tidak sama dengan baharu. Kalau Allah Ta'ala bersamaan dengan baharu, Allah Ta'ala pun ikut baharu. Dia kata tak lazim gitu. Sebab apa? Kerana bahawa yang lazim atas mumathalah itu, perkataan mumathalah sama-sama ni, ada kala mumathalah itu qidam yang baharu itu, atau baharu yang qadim itu. Mumathalah tu saling kan. Jadi bila kita maknakan mumathalah, maknakan jadi gini, qidam benda yang baharu tu jadi qidam, benda yang qadim, benda yang qidam iaitu Allah jadi baharu. Patutnya begitulah kita gurukan. Tapi kenapa kita sabit pada Allah saja, tak sabit pada makhluk? Kenapa kita kata Allah Ta'ala itu tak boleh bersamaan dengan baharu? Kalau tidak Allah Ta'ala baharu. Kenapa kita tak bahas? Begitu juga makhluk itu tidak boleh bersifat dengan qidam. Kalau tidak dia pun qidam. Kenapa tak begitu? Itulah fungsi mukhalafah mumathalah, fa'ala yufa'ilu mufa'alah. Ada muqabalah di situ. Tapi di sini tidak. Sebab tu dia kata tidak lazim tu.
Tidak lazim kata Allah Ta'ala bersifat dengan baharu boleh jadi baharu. Sebab apa? Sebab boleh jadi juga kita kata makhluk yang baharu ini bersifat qidam, dia pun boleh jadi qidam. Faham? Tu. Jadi tak lazim kata gitu, tak lazim sebelah pihak je, mesti ada dua belah pihak. Allah Ta'ala melazimi baharu akan jadi baharu. Benda yang baharu melazimi qidam akan jadi qidam. Betul gitulah. Kenapa kita sabit pada Tuhan je? Allah Ta'ala bila melazimi hak baharu jadi baharu. Kenapa hak tu je yang dipanggil mumasalah ataupun mukhalafah lil hawadith? Tak bolehnya Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Tak bolehnya Allah Ta'ala mumathalah. Kenapa tidak gukan kedua-dua tu, tapi kenapa satu je? Maka dia kata, maka bermula yang lazim atas mumathalah itu salah suatu daripada dua pekerjaan. Salah suatu daripada dua pekerjaan hak tadi, iaitu qidam yang baharu itu atau jadi baharu yang qadim. Qidam yang baharu, yakni benda baharu jadi qidam, atau benda qidam jadi baharu. Itu mumathalah, tu dua belah pihak, tu dua pekerjaan. Tapi hak jadi lazimnya salah suatu saja, kata syarih kita. Tiada khusus yang kedua jua. Tiada khusus yang kedua jua. Mana? Iaitu jadi baharu benda yang qadim. Hak tu kita tak bubuh. Kita hanya bubuh makna mumathalah tu kepada perbahasan qidam yang baharu, iaitu Allah Ta'ala qidam yang baharu, iaitu apa dia? Kejap. Lazim, maka bermula yang lazim atas mumathalah itu salah suatu daripada dua pekerjaan, dua perkara tadi, iaitu qidam yang baharu itu dan jadi baharu yang qadim itu. Tiada khusus yang kedua jua. Tiada khusus yang kedua jua. Jadi baharu yang qidam. Okey, belum ni masih lagi i'tirad ni. Belum jawab lagi, patut rasa pelik. Baca sekali lagi. Dan di i'tirad atas musannif, dikritikkan atas musannif bahawa katanya kata musannif. Mana kata musannif? Buka kurungan. Jikalau bersamaan Allah itu akan suatu daripada yang baharu, jawab niscaya jadi baharu ia Allah seumpama suatu yang baharu, tutup kurungan. I'tirad kata ni maka yang demikian kata musannif tiada lazim yakni tiada lazim kata musannif yang kata Allah Ta'ala bersamaan dengan baharu kalau kita Allah Ta'ala itu baharu kalau kita samakan Allah Ta'ala dengan baharu. Tak lazim. Sebab apa? Kerana bahawa yang lazim atas mumathalah itu, yang lazim atas mumasalah yang kita boleh kata tu ialah dua benda. Ada kalanya qidam yang baharu, yakni perkara makhluk tu boleh jadi qidam, atau jadi baharulah yang qadim, iaitu Allah Ta'ala yang qadim tu boleh jadi baharu. Itu baru lazim mumathalah, sebab ada dua benda, dua muqabalah. Tak boleh salah satu je. Adapun kata musannif dia sebut salah satu je, macam tadi kita sebut. Maka bermula yang lazim atas mumathalah itu salah suatu daripada dua pekerjaan, yakni salah suatu daripada dua perkara yang disebut tadi, itu qidam yang baharu dan baharu yang qadim. Tiada khusus yang kedua jua. Tiada khusus yang kedua jua. Bukannya lazim mumasalah ini khusus bagi yang nombor dua. Mana nombor dua? Iaitu jadi baharu yang qidam. Jadi baharu yang qadim. Yang qadim tu Allah Ta'ala. Kita sekarang bahas Allah Ta'ala itu tak boleh baharu, bersalahan dengan yang baharu. Tiba-tiba bab mumasalah ni musannif kita Imam Sanusi hanya khusus bagi kata jadi baharulah yang qadim. Mana lagi kata lagi satu tu, iaitu qidam yang baharu. Mana lagi? Sebab dia kata khusus bagi Allah Ta'ala je. Jikalau bersamaan Allah itu akan suatu daripada yang baharu, niscaya jadi baharulah ia seumpamanya. Mana kata seorang lagi, iaitu jikalau benda baharu jadi qadim, niscaya qadimlah ia. Tak ada tu. Dia khusus nombor dua je. Seperti barang yang menghendaki akan barang oleh perbuatan musannif itu. Kenapa begitu? Dan dijawab akan i'tirad itu dengan bahawa murad, yakni perkara yang dikehendaki, mana? Jikalau bersamaan ia Allah akan suatu daripada baharu, dengan bahawa bersifat ia Allah dengan suatu daripada barang yang mewajibkan baharu, dengan bahawa titik. Maksud dia apa? Dan dijawab akan i'tirad tadi. Mana? Dengan bahawa murad, yakni perkara yang dikehendaki. Perkara yang dikehendaki, buka kurungan, iaitu jikalau bersamaan ia Allah akan suatu daripada baharu, tutup kurungan. Maksudnya ini ialah
dengan bahawa bersifat ia Allah dengan suatu, yakni salah suatu daripada barang yang mewajibkan baharu. Salah suatu dengan suatu daripada barang, yakni perkara yang mewajibkan baharu, yang mesti baharu. Macam mana? Taswir dengan bahawa ada ia Allah jirim, ataupun arat. Kalau kata Allah Ta'ala baharu, mesti tak terlepas daripada jirim ataupun arat. Wajib begitu, tak terlepas daripada jirim ataupun arat. Atau umpama yang demikian itu, demikian jirim dan arat, dengan qarinah katanya kata musannif, dengan dalil katanya musannif pada barang yang telah lalu. Pada barang yang telah lalu, qad sabaqa tu dia kata tadi dalam bahasa Arab tadi ya. Qila min wujubi qidam qila ke qabla. Qablu lah silap tadi. Tidak silap baca tadi tu lima arafta qablu bukan qila, silap. Lima arafta qablu min wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Tu dia kata. Mana tadi? Qarinah katanya pada barang yang telah lalu. Apa yang telah lalu? Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidaklah jirim, tidaklah arat. Tidaklah jirim, tidaklah arat. Dan bermula mumatsalah, iaitu sama bagi segala yang baharu itu, seperti bahawa ada ia Allah jirim hingga akhir perkara yang 10 hak dulu kita bahas tu, 10 perkara tu. Dan tiada syak bahawa mumatsalah dengan makna ini, dengan makna mumatsalah dengan makna bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu mana tadi? Hilang dah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu jikalau bersamaan ia akan suatu daripada dengan bahawa bersifat ia dengan suatu daripada barang yang mewajibkan baharu tu, melazimkan baharu. Mana tadi? Tiada syak bahawa mumatsalah dengan makna ini melazimkan baharu, maka ta'ammullah akan olehmu, ta'ammulkan yakni perhatikanlah olehmu. Jadi mumatsalah yang nak menafikan ataupun ternafinya mumatsalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kenapa dikatakan lazim Allah Ta'ala itu bersifat dengan baharu baru jadi baharu? Kenapa tidak kata makhluk ini kalau jadi qadim maka jadi qadim? Kalau bersifat dengan qadim dia akan jadi qadim. Sebab apa? Sebab ni tuju khusus kepada perbahasan yang telah lalu, iaitu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak serupa dengan makhluk. Tuju khusus itulah. Jadi tak payah nak bahas berkaitan dengan perkara yang baharu jadi qidam. Memang betul lazim mumatsalah tu ada dua pihak lah. Salah satunya qadim jadi baharu, baharu jadi qadim. Tapi dibahaskan qadim jadi baharu kalau ada seumpama baharu. Kalau dia itu seumpama baharu, maka benda qadim tu baharu juga. Benda bahas tu. Sebab apa? Sebab kita sedang bahas tentang sifat Tuhan yang telah lalu sebutnya berkaitan dengan jirim dan arat. Allah Ta'ala bukan jirim dan bukan arat. Dan Allah Ta'ala bukan perkara yang 10 yang disebutkan dulu. Maka tertujulah perkara itu saja berkaitan dengan perbahasan mumatsalah lil hawadith itu mustahil. Tu Lepas tu dia kata tadi, dan dijawab akan dia akan iktiraf tadi dengan bahawa murad jikalau murad ini perkara yang dikehendaki jikalau bersamaan ia Allah akan suatu daripada yang baharu, dengan bahawa bersifat ia Allah dengan suatu daripada barang yang mewajibkan baharu, dengan bahawa ada ia Allah jirim atau arat, atau umpama demikian itu dengan qarinah katanya pada barang yang telah lalu. Bila kita qarinahkan, kita ada qarinah, dia kata qablu lima arafta qablu min wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi, itu merujuk pada khusus perbahasan berkaitan dengan ketuhanan saja. Tak payah kita nak bahas berkaitan dengan makhluk ni, kalau bersifat qadim maka qadim juga. Tak payah tu. Dan bermula mumasalah bagi segala yang baru. Silap bukan. Qarinah katanya pada barang yang telah lalu. Apa yang pada barang yang telah lalu? Buat kurungan di situ. Buat kurungan di situ. Dan bermula tu makul qaul bagi katanya pada barang yang telah lalu. Apa yang pada barang yang telah lalu? Dan bermula mumatsalah bagi segala yang baharu itu, seperti bahawa ada ia Allah jirim hingga akhir. Yang seperti ada Allah Ta'ala tu jirim, Allah Ta'ala tu arat dan sebagainya. Perkara yang 10 dulu itulah. Dan tiada syak bahawa mumatsalah dengan makna ini, dengan makna mumatsalah dengan makna Allah Ta'ala serupa dengan 10 perkara ini
melazimkan baharu. Melazimkan baharu. Makna 7 khusus perbahasan berkaitan dengan Allah Ta'ala yang mumathalah, yang tak boleh mumasalah dengan 10 perkara yang telah dibahaskan dulu. Itu melazimkan baharu Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala ada 10 mumathalah dengan Allah Ta'ala ada mumathalah dengan salah satu daripada 10 perkara yang telah dibahas dulu, dari sudut jihahnya, dari sudut arat jirimnya, makannya, masa dan sebagainya, ada 10 tu. Itu melazimkan baharu. Kita bukan nak bahas makhluk ini boleh jadi qidah ataupun tidak dah. Kita bahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata maka ta'ammulkan olehmu. Kalau dalam bahasa Arab panggil fata'ammal, maka hendak ta'ammulkan ataupun ta'ammalkan, memperhatikan, memperhaluskan pemerhatian olehmu. Kata Syekh Suhaimi rahimahullahu taala, ia Syekh Suhaimi nukil daripada kalam musannif, terkadang didatangkan oleh syaitan di dalam waham manusia, di dalam sangkaan ringan manusia akan rupa yang mengendaki ia syaitan dengan dengan rupa tadi akan Allah Subhanahu wa taala didatangkan oleh syaitan di dalam waham manusia, sangkaan ringan manusia akan rupa yang mengendaki ia syaitan dengan rupa tadi akan Allah Ta'ala atas ini rupa. Dengan makna dia mewahamkan manusia dengan merupakan Allah Ta'ala dalam hati. Duk mengaji kata mukhalafah lil hawarith, Allah Ta'ala gini, Allah Ta'ala gini, syaitan pun mari kacau. Dah Allah Ta'ala sebenarnya lagu mana bentuk dia? Ada bentuk ke dok? Duduk kat mana? Masa kat mana? Bila dia wujud? Dan sebagainya. Dia ada buat rupa-rupa Tuhan. Tu mukhalafah lil hawarith. Tu wajib belajar ataupun kena kemas bab mukhalafah lil hawadith, kerana syaitan akan uji ataupun syaitan akan menghasut kita berkaitan dengan ketuhanan. Ni bahaya ni. Dia merupakan Allah Ta'ala bagian-bagian. Atau doa tu kitab lah ni. Atau dikhayalkan pada waham manusia, yakni terkadang syaitan menjatuhkan pada hati manusia akan keadaan rupa Allah itu bagian-bagian. Gitu atau perasakan atau perasakan, yakni memberikan perasaan. Syaitan itu memberikan perasaan kepada manusia bagi Allah itu mempunyai tempat. Wal'iyadzubillah. Ni puak-puak yang kata Allah tempat ni, ada syaitan hasut dia ni. Bukan orang biasa-biasa, kadang orang alim, orang reti baca kitab tapi sesak kata Allah Ta'ala bertempat, Allah Ta'ala duduk atas arah, Allah Ta'ala duduk di langit dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Itu hasil daripada waham syaitan. Syaitan merupakan Allah Ta'ala pada hati-hati mereka sehingga mereka boleh kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertempat, memberikan perasaan kepada mereka supaya mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertempat. Kawan ni lah nak jual kitab pun sekarang. Kitab rare ni. Kita apa ni? Allahumma salli wa sallim. Syarah apa ni? Fa'al Jamaluddin. Tak kena kitab benda ni. Al-Alam al-Muhaqqiq ad-Daqiq Dhil Himmah Saniyah Mashkur Syekh Rahmat Rafi'i, Syekh Barak Yamani Al-Lam. Gitu. Lamiyah Al-Af'al. Allah dah robek tu. Kata tak? Ini kitab Sirajul Qari. Okey, wa qala Syekhul Musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala.
Dia kata apa? Tu. Kata Allah Ta'ala bertempat. Wal'iyadu billah. Maka dia kata, atau mempunyai jahat. Atau mempunyai jihah. Atau pada kata tempat. Dia memberi perasaan kepada kita, syaitan ni, bahawasanya Allah Ta'ala itu ada jihah. Wal'iyadu billah. Tu syaitan. Kerja dia apa tadi? Yang pertama, memberi waham kepada manusia rupa Allah Ta'ala. Rupa Allah Ta'ala. Yang kedua, dia mengkhayalkan pada waham manusia. Yang ni kadang-kadang syaitan tu menjatuhkan, yakni memberikan hasutan pada hati manusia keadaan rupa Allah tu bagian-bagian. Yang ketiga, dia memberikan perasaan kepada manusia bahawa Allah Ta'ala ni bertempat, Allah Ta'ala ni berjihad. Wal'iyadzubillah. Ni update Facebook seronok ni. Seperti ada baginya bagi Allah beranggota. Allah Ta'ala ada anggota, beranggota kanan dan kiri. Ni salah piah totok ni. Dan belakang, dan hadapan, dan atas, dan bawah. Tu jihad. Diri Allah Ta'ala tu ada jihad. Yang ni ada di Allah Ta'ala tu, zat dia tu ada belah kanan, ada belah kiri, ada di atas, ada di bawah. Tu dia panggil jihad pada Allah Ta'ala. Ataupun Allah tu jihad pada nisbah benda lain, iaitu Allah Ta'ala di atas arash, di atas arash, di kanan arash, di kiri arash, di bawah arash, di depan arash, di belakang arash. Itu pun tidak. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata apa? Allahu Rabbi, seperti ada, mana tadi? Atau jauh, atau di atau hampir, sila. Atau adalah Allah Ta'ala itu hampir, dekat-dekat, atau jauh, atau di dalam alam, atau di luar alam. Tengok, Allah Ta'ala tidak di dalam alam dan tidak di luar alam. Tapi syaitan memberi waham kata Allah itu di luar alam boleh, di dalam alam boleh. Beri rupa gitu. Allah Rabbi. Maka jika datang was-was seperti demikian itu, demikian yang tersebut tiga tadi, dari sudut dia memberi waham pada manusia bahawasanya apa? Ada rupa bagi Allah, ataupun mengkhayalkan bagi manusia bahawasanya rupa Allah sekian-sekian, ataupun memberi prasangka, perasaan pada manusia Allah tu bertempat, Allah tu berjihad, Allah tu duduk di atas dan sebagainya. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka jika datang was-was seperti demikian itu, maka hendaklah mengetahui oleh orang yang punya akal bahawasanya nyosaan tiap-tiap barang yang dijatuh oleh syaitan pada waham seorang manusia itu hanya sahaja daripada alam jua. Apa yang dirupakan oleh syaitan dalam waham kita tu, semua tu makhluk belaka, alam belaka, ai masi wallah, benda yang selain Tuhan tu. Nampak macam Tuhan, nampak macam hebat dah kalau dia khayalkan kita Allah tu bagaimana. Itu masih lagi kategori alam, bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang hakiki. Tu dia kata. Tu orang yang berakal pasti akan fikir, kata apa yang dikhayalkan oleh syaitan di dalam hati dia, apa yang dia syaitan khayalkan atau beri waham pada hatinya, itu semua makhluk belaka, itu semua alam belaka. Tu kena beringat tu. Dan Allah Ta'ala itu, yakni dan bermula Allah Subhanahu wa ta'ala itu, tiada ia Allah daripada alam pada suatu, yakni pada suatu apa pun Allah Ta'ala tak sama dengan alam ni. Maka itu semua alam, maka Allah Ta'ala bukan alam. Jadi Allah Ta'ala bukan seperti mana yang dikhayalkan, yang disangkakan. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, sebab apa? Kerana bukan ia Allah daripada nur, dan bukan ia Allah daripada zulmah, kegelapan, dan bukan segala apa yang ada dalam alam ni, bukan belaka Allah Ta'ala tu. Tu habis. Dan hendaklah kita jagakan sungguh-sungguh, jaga bahawasa syaitan yang menjatuhkan khayal pada waham kita itu, tiada ia syaitan mengetahui dengan hakikat Tuhan kita. Ni yang kedua, tambih yang kedua. Syekh Musannif masih lagi nukil Syekh Suhaimi rasa ni. Dia kata bahawasanya apa? Dia kena jaga-jaga syaitan yang memberikan khayalan waham tentang rupa Tuhan tu. Sebenarnya dia tu bukan tahu pun hakikat Tuhan, syaitan tu. Dia pernah derhaka dengan Allah Ta'ala. Masa dulu tu dia pernah taat, lepas tu derhaka. Waktu taat pun tak tahu hakikat Tuhan. Tak tahu.
Dan tiada melihat bagi syaitan itu atas hakikat Allah Ta'ala. Tidak diperlihatkan hakikat Allah pada dia, dan dia tidak pernah melihat hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu syaitan. Jadi kita jangan terpedaya. Telah maklum kunhi zat Allah, kunhi yakni hakikat zat Allah Ta'ala itu terdinding, yakni terhijab pengetahuan sekalian makhluk. Tak ada satu makhluk pun yang mengetahui hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah duduk hantar kita ni, kita tak duduk berahi kita. Aduh lah, ni nak bagi perhabis duit aku ni. Aduh, pandai pun dia pun. Oh, tengok yang tu kita entah apa-apa. Ni ada dah. Ma ila tariqatil jinan ma'khadus sibyan taqrid al-allamah mufti Pulau Pinang. Uish, apa ni? Amma ba'du. Oh, dia macam ni. Oh, kerana tak. Uish, rare ni. Mufti Pulau Pinang. Ini kaifiat mengambil air semayang. Oh, mah. Oi, beli. Habis duit aku gini. Beli kan tak beli, habis duit aku. Habis dah duit. Kata Syekh Musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata, dan jikalau Nabi ni Ghayah kata makhluk ni tak tahu hakikat Tuhan. Jikalau Nabi yang mursal sekalipun, Nabi yang diutuskan sekalipun, tak tahu juga. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah zahir ibaratnya, melihat zat Allah tak mesti tahu hakikat Tuhan. Sebab tu dalam kitab Hasyiah Tarmasi, dalam kitab Ightinamul Fawaid, diberikan khilaf ulama, tahu tak hakikat Tuhan kalau kita melihat Tuhan nanti di akhirat. Khilaf ulama. Ataupun malaikat yang muqarrabin sekalipun, malaikat yang dekat dengan Allah Ta'ala, yang beribadat pada Allah Ta'ala, pun tak tahu hakikat Tuhan. Macam mana kita, Allah Ta'ala, syaitan boleh merupakan hakikat Tuhan dalam waham kita? Wal'iyadzubillah. Maka betapa, yakni macam mana lagi syaitan yang mal'un, syaitan yang dilaknat itu, yang sangat derhaka kepada Allah itu, boleh mengetahui akan kunhi zatnya, zat Allah Ta'ala, hingga boleh ia syaitan menjatuhkan rupa, yakni memperlakukan rupa Allah Ta'ala di dalam zihin tu bukan dahan, zihin seorang, yakni dalam kepala otak, dalam akal seorang. Tu habis titik situ. Dan apabila kita ketahui, yang berhenti situlah, yang nak baca sampai muka surat sebelah. Ni pasal Dajjal lagi. Saya sampai muka surat 64 tu pasal Dajjal berlaku. Pasal Dajjal berlaku. Senang baca ni, tak ada apa ni. Kita pun tak ada apa ni. Pasal Dajjal berlaku tu. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kita sambung pada esok pagi insya-Allah taala selepas subuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.